Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Fadil bin Ismail, nombor metrik 257439. Saya Muhammad Irfan Daniel bin Layang, nombor metrik 258375. Dan Siti Nakuyah binti Sujat, nombor metrik 257724. Kumpulan kami akan membuat pembentangan subjek GMGF 2014, Ekonomi dan Pembangunan berkaitan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Yang dirumuskan oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan ataupun MPPK telah diguna pakai oleh semua kementerian dan agensi, institusi kewangan dan pengawal selia yang terlibat dalam program pembangunan PKS. Mesyuarat MPPK ke-14 pada bulan Julai 2013 telah meluluskan definisi baharu PKS yang merangkumi semua sektor, iaitu perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pembinaan dan perlombongan pekuarian. 2 kriteria yang digunakan bagi menentukan definisi dengan menggunakan asas, iaitu bagi sektor pembuatan, PKS ditakrif sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi 50 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 orang. Bagi sektor perkhidmatan dan seliaan lain, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan tidak melebihi 20 juta atau bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 orang. Kepada pengenalan Industri Kecil dan Sederhana. Perbanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun SME Corp Malaysia yang dikukuhkan pada 2 Mei 1996 merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MEDEK yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS. SME Corp Malaysia sebagai agensi khusus di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun dikenali sebagai DT bagi memacu pembangunan industri kecil dan sederhana IKS dengan menyediakan sokongan, infrastruktur, bantuan kewangan, khidmat nasihat, akses pasaran dan pelbagai program sokongan yang lain. Tahun 2000, Pelan Pembangunan IKS telah diperkenalkan. Tahun 2004, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan iaitu MPPK telah ditubuhkan bagi memastikan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia secara menyeluruh dan terselaras. Tahun 2008,
SMIDEC telah mengambil alih peranan sekretariat kepada NPKK mengganti Bank Negara Malaysia. Tahun 2009, SMIDEC telah dijenamakan semula sebagai SME Corp Malaysia pada 2 Oktober 2009 yang kini di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MEDEC. Kini SME Corp Malaysia bersedia untuk merealisasikan visinya sebagai organisasi unggul negara ini menerajui pembangunan PKS yang progresif bagi meningkatkan pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sosial negara. Dalam memenuhi misinya untuk menggalakkan pembangunan PKS yang berinovasi, berdaya tahan, berdaya saing menerusi penyelarasan dan penyediaan khidmat sokongan perniagaan yang berkesan. Tahun 2010, Pelan Strategik 2010 hingga 2015 telah dilancarkan oleh SME Corp Malaysia. Tahun 2012, Pelan Induk 2012 hingga 2020 telah dilancarkan sebagai pemangkin bagi memacu PKS untuk mencapai wawasan 2020. Seterusnya strategi PKS diterangkan oleh Muhammad Fadil. Di Malaysia, perusahaan kecil dan sederhana PKS merupakan 98.5% daripada keseluruhan pertubuhan yang didaftarkan mengikut Banci Ekonomi 2016. Namun, setengah PKS berjaya dan setengahnya menghadapi masalah dalam 3 tahun pertama penubuhannya. Prestasi PKS adalah rendah, terutamanya dalam menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, guna tenaga dan juga ekspor negara. Pakar-pakar strategi merancang supaya PKS mengamalkan pengurusan strategik yang melibatkan pengibasan alam sekitar, perniagaan dan industri dan merumuskan strategi-strategi yang dibincangkan dalam proses kawalan dan penilaian. Setelah strategi dilaksanakan, diharap mampu menjadikan PKS memiliki kelebihan daya saing, competitive advantage untuk mengharungi cabaran dalam pasaran yang sengit dan tidak menentu. Maksudnya, di dalam PKS ni, pakar menyatakan bahawa perlunya ada pengurusan strategik untuk untuk meningkatkan prestasi PKS ini. Selari dengan Malaysia Digital Economy Blueprint, iaitu rangka tindakan yang dirumuskan bagi menetapkan arah dan merangka strategi, inisiatif dan sasaran demi membangunkan asas untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital termasuk merapatkan juran digital. Malaysia juga akan terus menyediakan pelbagai inisiatif berkaitan teknologi dan digitalisasi PKS. Antaranya termasuk SME, ekosistem, program peningkatan industri, Huawei, kerjasama bersama Facebook Malaysia dan persejalan iNoncept. Pada tahun 2021, SME Corporation Malaysia turut menggariskan program utama untuk PKS yang mana ia dipecahkan kepada 3 kumpulan merangkumi perusahaan mikro, komuniti B40, PKS berpotensi dan berpertumbuhan usahawan belia Bumi Putra Cube yang dimulakan pada 2014. Sudah berjaya melatih 5,766 PKS dengan jualan terkumpul 127.117 juta dan 10,581 pekerjaan baharu. SME Corporation Malaysia turut aktif melalui platform Facebook dan YouTube yang menyajikan video slot perbincangan serta kisah-kisah kejayaan PKS, di mana maknanya dalam strategi yang pandemik COVID-19 ni, SME Corporation telah menemukan platform-platform digital untuk mengatasi masalah jualan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19.
Masa PKP tahun lepas, pandemik COVID-19 telah melanda negara kita. 72.4% PKS telah menutup operasi perniagaan buat sementara, manakala 58.6% PKS tidak mencatatkan sebarang jualan. Data itu diperoleh berdasarkan kaji selidik mengenai kesal penularan COVID-19 dan pakej rangsangan ekonomi untuk PKS pada 2 hingga 8 April 2020 oleh SME Corporation. Pasca PKP pula, kadar penurunan jualan berkurang daripada 62.5% kepada 49.6%. Pemberhentian kerja juga menurun daripada 14.2% kepada 12%, manakala penutupan operasi perniagaan kurang daripada 1.6% kepada 1.4%. Dibantu dengan pakej rangsangan ekonomi oleh kerajaan, prospek pertumbuhan PKS dijangka kembali pada tahun 2021 selari dengan unjuran peningkatan pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada 6% hingga 7.5%. Maknanya untuk tahun 2021 strategi yang saya sebutkan tadi akan merancang meningkatkan memberi keuntungan kepada PKS. Okay, di sini saya akan menerangkan tentang keuntungan PKS. Dalam tempoh pandemik COVID-19 juga, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan menggalakkan digitalisasi macam yang saya sebut dalam slide sebelum ni. Antaranya internet 1 gig percuma untuk menyokong aktiviti pembelajaran dan produktiviti. 700,000 juta geran dan pinjaman kepada syarikat yang layak untuk menerak atau melanggan digitalisasi serta 70 juta dana untuk PKS termasuk perusahaan mikro yang layak untuk menggunakan platform e-dagang. Selain itu, kerajaan turut memperkenalkan geran padanan untuk platform ekonomi GIG yang menyumbang kepada Perlindungan Sosial Pekerja GIG. 700 juta untuk kemudahan automasi dan digitalisasi serta 200 juta untuk pembiayaan pengembangan automasi, digitalisasi dan penggunaan teknologi hijau. Seterusnya 200 juta pinjaman mudah untuk membiayai pembelian mesin dengan inisiatif geran sehingga 20% daripada nilai mesin serta 50 juta geran automasi pintar dan PKS dan serta syarikat peringkat pertengahan dan kecekapan operasi pembuatan. Di sini disebabkan oleh pandemik, so maknanya kerajaan telah menyediakan inisiatif. Maknanya ini memberi keuntungan kepada PKS untuk menerajui ke dunia baru, sistem baru, iaitu ekonomi ke arah baru, iaitu dunia digital. Okey, jadual ini menunjukkan tentang hak milik equity Bumiputera dan sektor korporat yang menurun daripada 19.3% pada tahun 2000, namun ianya kembali sedikit kepada 21.9% pada tahun 2008. Walau bagaimanapun, jumlah ini masih belum jauh mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh dasar ekonomi baru, iaitu sebanyak 30%. Kegagalan dan prestasi usahawan Bumiputera yang rendah disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi usahawan dan PKS Bumiputera ialah kurangnya daya saing, dan di samping faktor-faktor ciri keusahawanan dan kurang daya maju dan tidak berani mengambil risiko. Hai, saya Siti Nakriah binti Zida, ID nombor 257724. Tahukah anda, perusahaan kerja sederhana memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Penyumbang besar PKS adalah dalam perusahaan yang berasaskan produk pemakanan. Contohnya, di setiap negeri pasti akan ada produk-produk yang dikeluarkan oleh penduduk setempat dan sekaligus menjadi trademark bagi sesuatu kawasan tersebut. Contohnya, di Terengganu, ia dikenali dengan makanan yang berasaskan keropok lekor. Pudu pula dikenali di Kelantan, manakala penggemar jeruk sudah pasti anda akan ke Pulau Pinang. KL
secara tidak langsung telah menyediakan ruang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Sekaligus ia dapat meningkatkan taraf ekonomi di kawasan tersebut. Pada masa kini, dengan kemajuan teknologi juga telah mengubah cara penghasilan produk-produk perusahaan kecil dan sederhana ini dengan lebih cepat, kualiti dan pantas. Kita dengar PKS ini seperti kecil dan rampung, tapi pada hakikatnya ia menjadi bekal kepada syarikat-syarikat besar dan multinasional. Walaupun perindustrian kecil sederhana banyak memberi sumbangan kepada ekonomi negara, namun siapa tahu setiap cabaran yang dihadapi oleh usahawan-usahawan ini. Namun, mereka sangat tabah dan gigih berusaha dalam menangani setiap perubahan masa dan teknologi yang berlaku, terutama apabila pandemik COVID-19 ini melanda dunia. Kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa menyokong setiap produk PKS kerana ia dapat merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Kalau bukan kita yang menyokong mereka, siapa lagi? Tepuk dada, fikir dan renungkanlah.